Pimpinan negara Datuk Seri Anwar Ibrahim datang dari Pakatan Harapan. Beliau kita ni daripada Barisan Nasional yang sifatnya hanya sekadar penumpang. Ini kena terima hakikat, saudara. Dan kita perlu hayati kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Beliau tidak mahu lagi melihat agihan projek kepada kroni. Tidak mahu lagi adanya projek-projek yang dianugerahkan secara runding terus. Dah tak boleh. Jadi marah. Kenapa? Kerana Datuk Zahid tak boleh suruh hantar surat, tak boleh sign surat nak jumpa. Dah tak boleh buat macam mana? Itu dasar baru, saudara. Saudara Haikal. Betul lah, walaun saya melihat kadang-kadang sekarang ni, saudara. Saudara Ibrahim Din di TikTok, saudara Azhar. Jadi saya merasakan bahawa mereka tidak ikhlas dalam perjuangan. Kalau betul-betul ikhlas, saya cakap terus terang, saudara, dah 29 hari. Belum seketika pun saya duduk berpeluang untuk berbual macam dulu, minum secawan kopi bersama dengan Presiden. Tak ada. Sebab saya katakan, biarlah. Untuk apa saya nak jumpa? Ini nak jumpa, nak minta sign. Minta tanda tangani, ada projek. Dan ada pula mengatakan kepada saya bahawa saya dah buat projek saya. Dulu masa runding terus apa semua tu, kerajaan Datuk Ismail Sabri, kerajaan Tan Sri Muhyiddin semua dah lulus. Saya nak buat, tapi sekarang ni dikaji semula. Minta tolonglah. Saya kata, macam mana nak tolong? Sebab arahan Perdana Menteri mengatakan semua projek runding terus hendaklah ditangguhkan dan dikaji semula. Saya dah bercakap semalam, saya dah bercakap kemarin, saya dah bercakap 2 hari lepas. Saya kata, kalau anda ikhlas, pergilah jumpa dengan menteri. Mengadu hal. Saya nak bagi tahu yang berhormat, ini projek saya dapat dulu. Harganya sekian-sekian banyak. Saya sanggup untuk memotongkan kerana sepatutnya yang ini, portion ini adalah habuan untuk menteri yang menandatangani. Jadi saya nak buat, tapi harganya bukanlah harga itu, harga kurang, banyak kurang ni. Saya tidak yakin menteri tak boleh membantu. Tapi jangan pula offer pada menteri itu pula. Itu keadaannya, saudara. Dan mereka dengan senang hati akan membantu. Sebab mereka nak menangani derita rakyat. Bagi tahu, saya dah berapa lama, 4 tahun kita baru nak start projek, sekarang tak dapat dah sekarang. Sebab nak dirunding balik. Saya sanggup lah. Cuma saya yakin, mereka ni semua sebenarnya sekarang ni takut. Takut kerana bila dah cerita dengan menteri, maka BPR akan sampai. Kaki tangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan sampai. Nak tahu betul tak betul ada ini. Maka terbongkar cerita. Pak-pak menteri juga akan diseret ke mahkamah. Ini keadaannya saya nampak, saudara. Jadi lepas itu tiba-tiba nak marah pada menteri. Nak marah pada Datuk Anwar Ibrahim. Tak bolehlah, saudara. Pernah tak dapat jumpa Datuk Zahid. Marah pula. Apa halnya? Saudara Badrul Hisham, nantikan Datuk Megat Zulkarnain sebagai Sekpol Datuk Zahid Media adalah tepat. Saya bersetuju itu terpulang, saudara. Itu saya bersetuju, itu cita rasa beliau. Takkan kita pula nak mendominasikan pemikirannya. Selalu saya bagi tahu kepada kawan-kawan saya kata, kita ni menganggap dia sebagai Presiden UMNO ni, label kita macam mana? Anda membantu beliau selama 4 tahun bersama Datuk Zahid ni, apa matlamat anda? Apakah anda bermatlamatkan kalau dia naik, maka anda dapatlah jawatan? Nyatakan. Tulis surat yang Muhammad Datuk Seri, kalau boleh saya tak ada kerja, minta kerja begini. Itu sepatutnya. Oh, tak adalah saya cakap begitu, saya bukan nak jawatan. Habis, apa anda nak? Anda nak wang. Artinya anda tidak ikhlas. Sepatutnya dulu jumpa dengan Datuk Zahid. Datuk Seri, saya boleh bantu you. You boleh jadi jabat timbalan Perdana Menteri. You boleh dapat balik jawatan. Tapi dengan syarat, ini harganya. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terpulanglah, dia nak terima tak terima. Mereka kata kat saya, kalau gitu memang kena berlangkung. Saya tahu pun. Artinya anda tidak ikhlas pada diri. Kita menyokong UMNO ini kerana kita yakin UMNO adalah satu perjuangan yang dibawa oleh Datuk Zahid sebagai presidennya. Dan kita pula terperangkap dengan cakap-cakap orang yang di luar UMNO yang menuduh kita. Memanglah mereka tuduh kita sehari siang malam. Apa masalah anda ni? Macam sekarang ni, kita dah okey bersama dengan Parti Keadilan, bersama dengan Parti Amanah, bersama dengan DAP, ceasefire, berhenti untuk mencerca sama kita. Kita adalah sebuah kumpulan menyatu hati. Kalau nak dilihat secara, banyak orang mengatakan pada saya, oh sekarang ni UMNO menggadaikan maruah UMNO Zahid Hamidi kerana bekerjasama dengan DAP. Saya nak tanya, berapa kerat orang DAP dalam kerajaan? 4 orang, saudara.
Berapa ramai ahli UMNO yang dengan 26 kursi parlimen tu berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. 6 orang saya, 6 menteri, 6 timbalan menteri. Tak bersyukur lagi. Kalau anda tidak bersyukur, tunggulah azab daripada Allah SWT. Sekadar begini sepatutnya kita bersyukur. Terima kasih. Cuma saya mengharapkan agar menteri-menteri daripada UMNO ni sedar diri. Anda penumpang. Jangan pula gatal-gatal nak sign itu, nak sign ini. Ini saya bercakap betul. Kadang-kadang saya meluat dengan sikap setengah ketua bahagian. Telefon saya. Ini kena bagi Datuk Zahid ni apa ni, tak ada langsung nak layan kita. Nak layan apa? Nak layan dari segi nak dapat projek. Projek mana? Bajet belum dibentangkan. Tunggulah 23 bulan Februari nanti. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan projek negara. Baru kita tahu kedudukan ekonomi macam mana. Sekarang ni bila naik saya Zaid Hamidi, aku nak jadi tu, aku nak jadi ni. Hello brother. Itu game dululah. Sudah over. Sekarang ini kita harus ikhlas dan mempunyai integriti sendiri. Berapa kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, beliau tidak lagi mahu melihat adanya projek-projek yang dianugerahkan secara rundingan terus. Ini kena jelas, saudara. Saya nak bagi tahu pencerahan ini kepada warga UMNO. Yang kadang-kadang mereka lupa. Kerana Datuk Zahid ni sebagai Timbalan Perdana Menteri, bolehlah tolong. Nak tolong apa? Cukup-cukup dah kita menyeksa beliau. Saya nampak juga saudara waktu beliau jadi Menteri Dalam Negeri dulu. Bukan beliau tak bantu, tolong, sign. Akhirnya, itu yang makan diri dia. Maka dituduh dia korup dan sebagainya. Ini keadaannya saudara. Sekarang ini kita berada bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lestari untuk menangani derita rakyat. Matlamat kita sekarang ni, pertama, perbaiki ekonomi. Kedua, pertahankan bahawa kestabilan politik ini supaya pelabur datang. Dan tidak mahu adanya lagi elemen-elemen korupsi. Cukup-cukuplah orang tertawakan kita. Dan paling penting, kita mahu apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selama hari ini, beliau mahu melakukan rombakan ataupun satu reform. Satu reformasi dalam bidang kehakiman, dalam bidang keadilan. Kerana beliau sering mengatakan undang-undang rimba. Now you dah jadi Perdana Menteri, perbetulkan. Begitu juga dalam kes Datuk Seri Najib. Jangan dibiarkan beliau dalam tu tanpa ada pengadilan yang benar-benar keadilan untuk pengadilan itu. Kita bukan minta supaya dia diampunkan, tidak. Tetapi perbicaraan Datuk Seri Zahid ini, Datuk Seri Najib ini mesti dilihat adil. Kita mahu orang macam Zeti, orang macam Jolo, orang macam Faizal, saudara. Dan kalau boleh, Hakim Nazlan perlu dibawa ke depan, perlu diadili. Kerana kalau tidak, orang akan melihat Datuk Seri Najib diinaya. Ini keadaannya. Bukan kita mengatakan, mestilah bebaskan Datuk Seri Najib. No. Saudara kuih, say no to HO. Memanglah saya dari dulu lagi saya tak berkenan. Saudara, bagi saya sekarang ni kita melihat agar satu reform, satu era baru dalam bidang kehakiman yang harus dilakukan. Saudara Hang Lipah, dia cakap, encik ni pro mana? Saya pro rakyat. Bagi saya tak pro mana-mana, tapi nak kena jelas. Saya orang UMNO. Saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Saya Hafsah Manis, harap-harap bagi nasihatlah setiap malam pada malaun-malaun. Itu yang saya suarakan. Tapi kalau saya tengok ada malaun yang buat kebejatan dalam parti UMNO ni, memang saya balon lah. Cuma saya nak harap malaun-malaun UMNO ni yang duduk dalam UMNO, duduk dalam rumah UMNO, tak payah percaya lagi lah dengan orang yang buat live lah, yang buat tulisan dalam media sosial. Dia orang tak tahu pun apa yang berlaku dalam UMNO, dan kita nak percaya pada mereka buat apa? Lebih baik percaya pada blogger-bloggers di kalangan UMNO. Itu hari ini, saban hari orang bercerita. Lain tak ada. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak betul. Gagal. Kerajaan perpaduan gagal. Baru 29 hari, saudara. 29 hari. Bukan 29 bulan. 29 hari baru. Dan sudah pun ada bunga-bunga yang kita nampak. Usaha yang dilakukan. Di samping itu, beliau mula mengorak langkah untuk membongkar satu persatu. Saudara ini restoran Jom Sate. Ini pejabat Datuk tempat Datuk Al-Quman. Dia kata Isyamuddin Hussein ni tabur duit tiap-tiap bulan
Saya tak ada bukti. Saya tak boleh nak cakap benda begitu, saudara. Kalau saya ada bukti, memang lunyai saya kerjakan. Cuma dengar-dengar cakap, saudara. Tetapi bagi saya ragu. Saya ragu benda ini mungkin benar. Sebab nampak sangat. Macam tak ada, orang kata, tak ada full stop. Tak ada noktah. Saban hari kita tengok. Lain tak ada, serang Datuk Zahid Hamidi. Serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Serang Kerajaan Perpaduan. Lepas itu mewujudkan naratif yang bukan-bukan. Bersama dengan Anwar Ibrahim, maka UMNO ini akhirnya dia kata apa, antara ayat-ayat gunakan tu, menggadai maruah UMNO untuk bersama dengan DAP. Saya dah bagi tahu. Nak kita harap pada MCA tinggal Batu Nensan 2 kursi saja. Mau bahawa MCA bukan lagi mewakili masyarakat orang Cina. Nak harap pada MIC 1 tukar KL ditapah. Saudara, jadi sekarang ini terbukti parti DAP mereka mempunyai sokongan daripada warga mereka. Di sinilah saya katakan faktanya ataupun prinsip perkongsian kuasa. Dia dah, rakyat dia sokong dia. Duduklah kita bincang. Dan apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi, dia kata kita berbincang. Asalkan prinsip yang termaktub dalam perlembagaan dipertahankan. Nak kita katakan DAP ni merampai today ni, siapa macam berlaku di Perak. Pemimpinnya Melayu, DO Melayu, pengarah tanah Melayu, tapi bagaimana 3,000 hektar tanah boleh lepas tanah reserve Melayu? Nak kita katakan, bekerjasama dengan DAP, gadai Melayu. Itu bukan gadai ke? Ini bukti-bukti nyata, saudara. Jadi sebab itu sekarang ni kita nak menyantuni. Sebab itu saya menyangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membongkar semua ni. Jadi sebab itu sekarang ni saya tak ambil pot lah, saudara. Soal kumpulan baju hitam ke, soal langkah Sheraton ke, soal langkah Surabaya, langkah Jakarta, langkah London. Saya tak mau ambil kisah. Yang saya ambil kisah bagaimana huntung nasib rakyat. Seandainya suasana politik masih belum dapat ditenteramkan. Itu yang saya katakan. Saudara Khairul Azman, PAS dan Bersatu pernah cium DAP, okey pula. Ini saya tak mahulah untuk mengata parti orang. Bukti nyata memang dah ada. Tapi apa yang dilakukan? Tok Lebay, dia kata bahawa UMNO ini sudah mereput. Tak apalah. Katalah, itu hak anda. Saya tak maulah mengata dan sebagainya. Tetapi yang saya hairankan, orang dalaman UMNO mudah boleh diperdaya oleh 4-5 orang ni yang matlamat dia untuk menggapai kuasa. Ada yang kalah dalam pilihan raya. Dah kalah, sudahlah. Dan mereka tidak lagi terpilih sebagai calon. Sudahlah, nak marah pasal apa? Saya nak bagi tahu sekali lagi pada anda semua. Dulu, sebelum pilihan raya, bergeduduk, semua tuntut Zahid Hamidi mesti menunaikan janjinya untuk menurunkan calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional 80% muka baru. Jangan lupa, saya, ini tuntutan kita. Kita menuntut. Datuk Zahid ikut kehendak akar umbi. Jadi lantiklah orang ni. Jadi orang ketua-ketua bahagian ni marah kerana mereka tak dapat calon. Mereka lakukan sabotaj. Bila kalah, Zahid kena berhenti. Apakah kesalahan itu diletak di bawah Zahid Hamidi? Ini persoalan yang saya nak tanya pada saudara. Semalam pun saya dah cakap. Kita minta 80%. Pilihan raya di Melaka 70%. Alhamdulillah menang. Pilihan raya di Johor 75%. Menang. Alhamdulillah. Tak ada pula puji-pujian. Oh, ini satu tindakan yang benar dilakukan oleh Presiden UMNO. Bila datang pilihan raya umum, diambil keputusan 80%. Muka-muka baru, terdiri di kalangan pemuda, terdiri di kalangan wanita, terdiri di kalangan puteri. Dan mereka teknokrat yang bekerja, yang pernah ada jasa pada negara, dicalonkan sebagai muka baru. Bila mereka bertanding, mereka disabotaj oleh pimpinan bahagian. Wang tak sampai. Ada pula sampai duit daripada pihak sebelah sana. Dapat duit ni bukan untuk kerja, tak apa. Pastikan pengundi bersih tak diturunkan. Pengundi-pengundi putih tak payahlah kerja sangat. Dan akhirnya apa jadi? UMNO ruyuk. Tinggal 26 kursi. Bila dalam keadaan itu berlaku, salah Zahid Hamidi. Apakah menurunkan calon-calon muka baru ini satu kesalahan? Setelah beliau mengikut kehendak akal umbi. Ini persoalan saya.
Jadi kalau saudara juga bersama dengan orang begitu, bersama dengan mereka yang menuntut Zaid Hamidi letak jawatan kerana kekalahan ini, anda juga sudah menolak cakap-cakap anda. Malu pada diri sendirilah. Kita harus bertanggungjawab, saudara. Sebab itu saya katakan semalam, dan hari ini saya katakan, kita warga UMNO harus bertanggungjawab atas kelalaian, kealpaan dan kedangkalan kita menerima hujahan-hujahan orang yang bukan-bukan sehingga kita terlena dan alpa. Akhirnya calon-calon UMNO huyup seruyup-ruyupnya. Cuma Allah SWT memberikan sekali lagi peluang. Apabila waktu saat nak bentuk kerajaan, tiba-tiba ditutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin untuk tidak menerima saranan tuanku perdamaian antara Parti Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Bila ini berlaku, terpaksalah dialihkan kepada UMNO. Yang memang dengan 30 kursi saya UMNO Barisan Nasional, saudara. Kita harus mengakui kalau kita sebagai penumpang. Tapi dah ditutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin kerana kesombongannya, tak mau dia nak jadi Perdana Menteri juga. Maka wujudlah kerajaan perpaduan berasaskan kepada 112 kerusi Parlimen. Dan selepas itu barulah datang parti-parti yang lain. Saudara, jadi dalam asas ini kita kena bersyukur pada Allah SWT. UMNO masih dilihat relevan. Walaupun kalah. Ini yang saya katakan tadi, kita kalah, kita bermaruah. Kita tidak korup. Kita tidak mengambil, melakukan rasuah politik. Kita, tak apalah, kita terima kuasa Allah SWT. Jadi kita bersyukur. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu pada teman-teman. Ada juga kalangan teman-teman menghubungi saya. Dia kata, Datuk Zaid Hamidi sekarang ni sombong. Nak jumpa pun susah. Dia baru 29 hari jadi Timbalan Perdana Menteri. Biarlah dia laksanakan dulu, memahami tugas tanggungjawab. 4 tahun beliau tidak berada dalam kerajaan. Jadi biarlah dulu dia nak lantik siapa-siapa orang dia. Nak jadi susah politik, nak jadi susah akhbar, nak jadi pegawai khas dan merencanakan satu kepimpinan yang baru untuk menangani masalah warga desa, orang Melayu di luar bandar. Bagilah dia peluang. Apakah kerana anda baik dengan dia sepanjang 4 tahun itu? Adalah kawan-kawan bagi tahu dengan saya, kadang-kadang jauh hati lah, Tok, kenapa? Saya tanya. Dia kata sekarang ni susah nak jumpa. Memanglah, dulu dia tak ada apa-apa jawatan. Dulu dia duduklah dekat Ibu Pejabat UMNO. Tapi kalau saudara merasakan anda sahabat karib, masa perbicaraan di mahkamah pun tak ramai pun yang datang. Sekarang ni berduyun-duyun. Jadi saya katakan bahawa anda tidak ikhlas. Kalau anda dulu menyokong, sokongan anda tidak ikhlas kerana anda mengharapkan sesuatu. Kena ingat, sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu, waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia kalau silap pun Datuk Najib boleh cover.